Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Al-Muttaqin pada pagi ini? Sihat semuanya? Okey. Sihat ke hari ini semua? Ada siapa-siapa dengan kita hari ini? Mana? Saya cari yang mana? Liza ada di sini. Okey, kita ada Liza, kita ada Puan Som, kita ada Sumi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Zah pun ada di sini. Kita ada siapa? Nurhayati Ahmad. Ya, terima kasih ya kepada Salmi pun ada, Umi Salihah. Alhamdulillah ya, saya harap dalam keadaan yang sihat. So, last week tak ada kuliah kan? Cuti, best tak? Pergi mana? Saya tanya pergi mana? Sibuk nak pergi pasar lah Zaza, pagi-pagi tak ada kuliah kan? Okey lah, boleh lah tu, bagus juga. Jadi hari ini kita akan sambung perbincangan hadis kita yang dah terkendala pada minggu lepas kan. Dia cuti sekejap. Jadi hari ini kita akan sambung ya perbincangan hadis kita yang keberapa. Siapa boleh tulis di situ? Semoga Ustazah pun sihat. Alhamdulillah. Siti Roslina, terima kasih. Saya sihat pagi ni. Cuma biasalah penat sikit kan dia. Pagi-pagi ni. Lagi-lagi hari Sabtu. Okey, kita berada di bab yang keberapa? Hadis yang keberapa? Mungkin boleh ada muslimah yang biasa ikuti kuliah kita untuk kongsikan hadis yang ke-35 Ustazah. Ya, terima kasih Kak Zah. Baik, kita berada di perbincangan hadis kita yang ke-35. Masih lagi ya. Dan pada hari ini kita masuk ke bahagian yang keempat. Maknanya dah 4 episod lah ya untuk hadis yang ke-35 sahaja. Tak tahulah hingga ke episod yang keberapa. Jadi ada 4 bahagian di sini dan hadis kita yang ke-35 itu bertajuk adab-adab sosial. Dan kalau saya nak tampilkan kembali ya, kita berada di halaman yang ke-317. Okey, untuk hadisnya. Mungkin ada yang terlepas pandang ya, mana hadis 35 ni? Hadis 35 terdapat di halaman atau muka surat 317. Halaman 317 kita ada hadisnya yang panjang. Setiap sesi ya kita dah baca hadisnya dan hari ni saya pun nak baca ke tidak? Tak apalah ya, baca sendiri. Okey, baca sendiri hadisnya, mudah-mudahannya boleh. Okey, baca sendiri hadisnya dan kita juga ada terjemahan hadis, boleh rujuk juga di kitab kita dan kebiasaannya di skrin ini saya akan tampilkan juga maksud bagi hadisnya. Yang penting di dalam hadis ini ada banyak perkara-perkara yang Nabi SAW ajarkan kepada kita ketika kita bersosial ataupun ketika kita ada hubungan persaudaraan, persahabatan, kan? Kita ada masyarakat di sekitar kita ni kan, bagaimana kita nak bermuamalah, maknanya bagaimana kita nak berinteraksi, berkomunikasi dengan insan yang ada di sekitar kita. Apakah kalau kita panggil apakah pantang larang, apakah larangan-larangan yang Nabi SAW beritahu kepada kita ketika kita ada teman, kita ada ahli keluarga, kan, kita ada jiran tetangga. Jadi apa yang seharusnya kita ni sebagai seorang muslimah lakukan ketika kita perlu berinteraksi dengan insan yang ada di sekitar kita. Jadi di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang beberapa perkara, beberapa adab yang perlu kita
ada supaya harmoni, aman, damai hidup kita bersama dengan insan-insan yang ada di sekitar kita ini. Jadi antara perkara yang Nabi SAW pesan kepada kita dan dah kita bincangkan dengan panjang lebar juga, iaitu Nabi kata apa di situ? Janganlah kalian saling mendengki. Kan, jangan hasad, jangan iri hati. Banyak dah kita bincangkan tentang hal tersebut. Jika sesiapa yang tertinggal tentang perbincangan itu, saya harap boleh rujuk semula perbincangan yang telah kita tampilkan untuk lebih faham apakah yang dimaksudkan dengan dengki, apakah kategori-kategori dengki, ada dengki yang dibolehkan dalam agama kita. Jadi kalau nak tahu, kena rujuk kembali kepada video-video yang telah diupload di Facebook Masjid Al-Muttaqin. Okey. Baik, seterusnya Nabi juga pesan kepada kita jangan saling meminta membeli dengan harga yang tinggi, iaitu an-najash. Kita dah bincangkan tentang hal itu juga. Jangan saling membenci. Okey, kita dah bincangkan pada sesi yang sebelumnya. Dan hari ini kita akan masuk kepada satu lagi adab yang Nabi perintahkan kepada kita ketika kita ada hubungan persaudaraan, persahabatan ini kan. Nabi kata apa? Dan jangan saling membelakangi. So, itu adalah topik kita pada hari ini. Dan jangan saling membelakangi, atau dalam bahasa Arabnya kita sebutkan sebagai la tadabaru. Okey? La tadabaru. Dalam kitab kita menyebutkan perkataan itu sebagai la tadabaru. Wala tadabaru. Dan perkataan wala tadabaru ini terdapat di halaman 324. Okey, halaman 324 di situ. Sila muslimah, kita sama-sama buka halaman kita, muka surat kita yang ke-324. Di situ ada satu subtopik yang bertajuk larangan mengabaikan seorang Muslim dan memutuskan hubungan dengannya tanpa alasan yang benar. Okey, jadi ini adalah larangan yang Nabi SAW pesan kepada kita, jangan membelakangi, atau dengan kata yang lain dalam bahasa Arabnya yang ada dalam kitab kita, Nabi sebut wala tadabaru. Janganlah kalian saling membelakangi. Baik, sabda Nabi SAW wala tadabaru dalam kitab kita halaman 324 di situ, janganlah kalian saling membelakangi. Di sini ada pendapat Abu Ubaid rahimahullah yang ditampilkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya ini, yang mana beliau kata maksud wala tadabaru itu ialah saling membelakangi, maksudnya saling memutuskan hubungan dan mengabaikan. Diambil dari asal makna seorang berpaling dari temannya sambil memperlihatkan punggungnya. Punggung ni belakang lah. Biasa kalau bahasa Indonesia dia terjemah dia guna perkataan punggung. Tapi kalau kita dalam bahasa Melayu ni mungkin boleh diubah di sana muslimah dalam kitab itu. Bila kita kata punggung ni maksudnya belakang. Kita tunjukkan belakang kita dan memalingkan wajahnya darinya. Dan ini bermakna memutuskan hubungan. Memutuskan hubungan. Baik. Jika kita lihat daripada penerangan itu tadi, ada dua perkara di sini muslimah. Pertama, bila kita kata la tadabaru, sebentar ya. Baik, bila kita kata la tadabaru, di situ ada dua maksud yang boleh kita rangkumkan. Okey. Pertama, Nabi kata la tadabaru, maksudnya di sini kan janganlah kalian saling memutuskan hubungan dan mengabaikan. Kita ada teman, kita ada kaum keluarga, mungkin adik-beradik,
ibu bapa contohnya, pakcik, makcik, sepupu, sepapat, okey. Stokin, bobo bacang, bolehlah juga kan. Siapa-siapa sajalah yang kenali kita. Kita tidak boleh membelakangi mereka ataupun memutuskan hubungan kita dengan mereka ataupun kita mengabaikan mereka. Jadi bila kita lakukan perkara yang sedemikian, kita dipanggil sebagai orang yang melakukan larangan Nabi SAW itu tadi. Yakni tadabaru, saling membelakangi. Kalau kita masuk kepada penerangan yang berikutnya dalam perenggan kita itu tadi, disebutkan begini. Dengan kata lain, ya, yang mana asal maksud daripada perkataan ini, seseorang dia berpaling dari temannya sambil memperlihatkan belakangnya dan memalingkan wajahnya. Kan? Kita nampak je orang tu kita tak suka, kita pun buat macam ni lah. Kita pusing belakang kita kan. Pusing tak nak tengok dia. Kita nampak dia terus kita pusing. Memalingkan wajah kita. Ya sedemikian. Biasa tak buat begitu? Saya tanya, biasa tak buat macam tu? Ada siapa-siapa nak komen di situ? Biasa saya buat macam tu? Nak dengar juga, ada tak siapa-siapa yang biasa buat perkara macam ni? Oh, tak berani nak cakap biasa dia di sini. So, senyap je semua. Takkanlah kita nak cakap Ustazah kita buat benda-benda macam ni, kan? So, kadang-kadang ada kita nampak kan bila orang bergaduh, ya, bila mereka tak ada kata sepakat, adalah perselisihan faham yang berlaku. Dia jumpa kan, mungkin kita klik kawan kerja dan sebagainya, bila bergaduh ada perselisihan faham dalam meeting, kemudian tak boleh terima pendapat kita, kita tak boleh terima pendapat dia, lepas tu bawa sampai keluar, sampai bawa keluar meeting, dah bawa sampai keluar meeting, naik bas, jumpa dalam bas tu buat bodoh, paling muka. Ini kita panggil sebagai tadabaru. Okey, kita buang muka kita. Sebab tu tadi kata memalingkan wajah. Dia tengok tingkap sana, dia pun tengok sana kan. Buat bodoh macam tak kenal bodoh kan. Dia bodoh macam. Dia keadaannya sedemikian. Ataupun bila kita nampak orang tu kan, kita palingkan, makna kita turn badan kita lah. Kita palingkan badan kita. Okay, Puan Sofi kata buang muka. Orang buat kita adalah Masya Allah. Orang buat kita adalah, ini nak marah ke nak apa ni? Ni Kak Su. Orang buat kita adalah, kita tak buat orang Ustazah. Oh betul, biar orang buat kita. Jangan kita buat orang. Ya, okay. Biar orang buat kita, kita jangan buat orang. Tak apalah begitu. Tapi yang penting di sini, kita ni, bila Nabi kata, la tadabaru di situ kan, jangan kita saling membelakangi. Tak kira lah daripada kita palingkan wajah, buang muka ke, buang badan. Buang badan makna palingkan badan kita ke apa kan. Ia adalah satu sikap ataupun satu perbuatan yang boleh memutuskan silaturahim. Ya, sebab itu Nabi larang. Okay, Nabi larang perbuatan ini dan dia boleh menyebabkan ketidakselesaan. Bayangkanlah kalau kita kerja di satu tempat, kemudian ada berlaku hal yang sedemikian. Kita kata hatta dalam rumah kita sendiri pun, kan kalau kita adik-beradik bergaduh, satu ke sana, satu ke sini pun tak sedap. Selalu kalau gini mak kita lah jadi orang tengah kan, mak kita kata, apa ni korang? Satu sana, satu tengok sini, kan tak bagus gitu. Ni mak kita dah tegur macam tu kan. So, dia berlaku sebab apa? Ia menimbulkan ketidakselesaan. Bukan bagi kita dan dia, tetapi bagi orang lain yang ada di sekitar. Sebab itu kita panggil kan hadis ini sebagai adab-adab sosial. Kerana ia bukan hanya antara kita dan orang yang kita memalingkan wajahnya itu tadi. Yang kita palingkan wajah kita darinya itu tadi. Tetapi ia boleh menimbulkan ketidakselesaan. Ia boleh menimbulkan sesuatu perasaan yang tak enak ya pada orang lain juga. Jadi orang yang tak bersalah pun dalam situasi itu pun rasa tak kena gaya. Kan bila mereka bersama dengan kita tetapi akhirnya terpaksa juga berhadapan dengan situasi yang sedemikian. Sebab itu, jika kita lihat ya dalam hadis yang lain, dalam kitab kita ini didatangkan tentang satu hadis yang bagi saya dia hampir serupa dengan apa yang dibincangkan dalam hadis ini. Ya, main hadis kita, hadis yang ke-35 itu tadi kan, dia hampir sama. Cuma di sini penggunaan perkataannya adalah berbeza. Jika dalam hadis ini kita
kita dapati penggunaan perkataan yang digunakan ialah la tadabaru. Ya, janganlah kalian saling membelakangi. Tetapi jika kita rujuk kepada hadis berikutnya yang ada dalam kitab kita ini, baginda Nabi SAW dalam hadis yang lain, baginda menggunakan perkataan wala taqata'u. Ya, kalau kita rujuk ya dalam hadis itu, apa kata Nabi? Tidak boleh memutuskan hubungan antara satu sama lain. Iaitu Nabi kata la tahasadu wala tabaghadu wala taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian saling mendengki. Okey, itu kita dah faham ya, maksudnya kita pun dah bincangkan banyak kali. Wala tabaghadu, pada sesi yang lepas kita dah bincangkan jangan kalian saling membenci, dan hari ini kita bincang wala taqata'u. Janganlah kalian saling memutuskan hubungan antara satu sama lain. Ini juga boleh dimaksudkan dengan wala tadabaru itu tadi. Dan akhirnya dalam hadis ini Nabi kata apa? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Okey, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Kenapa Nabi SAW sebelum Nabi kata la tadabaru, la taqata'u ya dalam hadis ini, Nabi sebut la tabaghadu? Sebab kita ni kan muslimah, kita tak ada nak membelakangi seseorang kalau ia tak bermula dengan kebencian. Betul tak? Takkanlah orang yang kita suka, orang yang kita sayang, kita nampak kita nak buang wajah kita. Kan kita nak palingkan wajah kita, nak tunjukkan belakang kita. Betul tak? Dulu saya ingat, dulu saya mengajar di masjid mana? Masjid Asy-Syafa'ah tak salah saya. Bila kita bincangkan hadis ini, ada cik ni kata apa? Ustazah, dulu kita kat kampung-kampung kan, kalau kita tak suka dengan jiran kita, kita palingkan bontot kita macam tu. Pap, gitu. Terus saya kata, ya Allah, ya Tuhanku. Mungkinlah kan keadaannya sedemikian berlaku, memalingkan badan, nampak je tunjuk badan sapu-sapu dengan sapu-sapu halaman tu, kita tunjukkan belakang kita kan kat orang tu, kat jiran kita yang kita tak suka tengah lalu tu. So ini benda yang tak seharusnya berlaku, menunjukkan ada kebencian. Sebab itu Nabi pesan sebelum la taqata'u, la tadabaru, Nabi kata apa tadi? La tabaghadu. Kita dah bincangkan ya dengan panjang lebar, jangan membenci antara satu dan yang lain. Kerana membenci antara satu dan yang lain, ia akan bawa kepada perbuatan tadabaru, taqata'u itu tadi. Kita akan saling membelakangi dan kita akan saling nak memutuskan silaturahim antara kita dan dia. Jadi ini adalah perkara yang tak baiklah, perkara yang tak bagus bila ia berlaku dalam kehidupan kita. Dan Nabi SAW ya muslimah, di sini Nabi ada pesan kepada kita. Dalam sebuah hadis, sila rujuk pada halaman yang sama di situ, 324, kemudian dari Abu Ayyub radhiyallahu an, dari Nabi SAW, baginda bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal, maknanya tidak dibolehkan bagi seorang muslim untuk mengabaikan saudaranya lebih dari 3 hari. Di mana kan yaltaqiyani fayasuddu hadha wa yasuddu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Yang di mana yang satu acuh, satu lagi juga acuh. Maknanya dia acuh tak acuh lah ya. Dan yang lebih baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Kalau kita rujuk dalam hadis yang lain, maknanya di sini, bukan kita kata, sebab kalau dia tak normal muslimah, kalau kita ada sesuatu perkara yang berlaku, mungkin salah faham ke apa kan, ada orang dia tak boleh nak melupakan apa yang berlaku. Nampak tak? Nabi dia amat memahami situasi. Yang namanya kita ni manusia. Ada emosi, ada perasaan kan, perasaan benci, perasaan ada satu salah faham, ini biasa.
biasa berlaku di kalangan kita. Betul tak? Kita dengan kawan, mungkin kita dengan ibu bapa kita, kita dengan anak kita sendiri, ya, kita adik-beradik, itu biasa berlaku perselisihan faham, ada benda yang kita tak setuju. Banyaklah benda yang berlaku dalam kita ketika kita ni ada ada interaksi sosial antara satu dan yang lain. Jadi dalam agama ini ada satu penetapan. Kalaupun kita kata kita nak raikan lah ya perasaan yang tak puas hati dan sebagainya, Nabi kata pada kita 3 hari je. 3 hari je boleh. Kalau rasa macam tak nak berbual ke apa-apa kan, 3 hari je lah. Lepas 3 hari, kena bertegur siapa. Okay lah, kalau nak rasa tak suka ke apa, rasa geram, sakit hati tu, okay lah, tak apalah. Simpan je lah 3 hari tu kan. Tapi lepas tu, kembali sebagaimana biasanya. Jadi di sini, kita baca kembali hadisnya. Nabi kata apa? Tidak halal bagi seorang Muslim dia mendiamkan saudaranya melebihi 3 malam. Ataupun 3 hari tadilah yang kita bacakan. Jika bertemu, yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Yang mana dia ni berpaling dan yang ini juga berpaling. Itulah yang tadi kan kita kata satu tengok sana, satu tengok sini. Okeylah. Tapi di sini Nabi berikan tempohnya. Kalau betul lah rasa ni macam tak puas hati lagi kan. Okeylah, baru habis meeting tadi. Takkanlah tiba-tiba je terus nak dah gaduh tadi dalam meeting, tiba-tiba nak terus senyum kan. Mesti ada rasa tak puas hati lagi. Apa, kau ingat aku tak ada perasaan? Macam gitu katakan. Apa, kau ingat aku macam kau tak ada perasaan? Tak ada rasa nak marah. Kita selalu begitu kan, betul tak? Lagi-lagi kita orang perempuan, emosi dia tinggi, orang perempuan ni jangan main-main kan. Tapi saya pun tak nafikan orang lelaki kalau emosi lagi dahsyat daripada orang perempuan. So kita ni ada ruang untuk meraihkan perasaan yang kita rasa tak puas hati, kita geram, kita marah kan, kita rasa macam benci aku. Okey, tak apa. Kalau nak raihkan perasaan itu. Namun Nabi kata 3 hari saja. Okey, tak lebih daripada itu. Okey, 3 hari saja, yang mana okeylah kau nak paling sana paling sini, persilakan. Namun Nabi kata di sini wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam. Dan yang paling baik antara mereka berdua kan, yang satu tengok sana, satu tengok sini, kalau jumpa tak nak senyum, satu jumpa masam ke apa kan, paling wajar dan sebagainya. Nabi kata yang terbaik antara keduanya adalah yang mengucapkan salam. Siapa yang beri salam terlebih dahulu, merekalah yang terbaik. So kalau berlaku agak-agak siapa nak beri salam dulu? Kita ke dia? Ustazah, tak ada maknanya Ustazah saya nak beri salam dulu. Oh, orang perempuan kan. Dia yang salah, dia yang patut beri salam kat saya. Apa pula saya nak beri salam kat dia? Tapi jangan lupa muslimah. Nabi kata yang terbaik adalah dia yang beri salam terlebih dahulu. Maknanya dia yang bertegur siapa terlebih dahulu. Okay, so kita ni janganlah ikutkan sangat perasaan kita tu tadi kan. Okeylah, dah 3 hari tu sudahlah. Sikit-sikit lah kalau mak saya punya bahasa. Dah lah tu, sudah-sudahlah, sikit-sikit lah. Jangan bawa sampai ke mati. Itu ayat je kan. Jangan bawa sampai ke mati. Nanti kita pun memang daripada tak mati jadi mati. So begitulah keadaannya. Jadi di sini, Nabi berikan tempoh 3 hari. Kalau betul lah kan, rasa macam tak puas hati lagi, rasa macam geram, high voltage untuk perasaan. Okey. Dia guna perkataan high voltage Ustazah. Betul, untuk perasaan ni memanglah dia tinggi kan, tinggi untuk perasaan ni. Tapi itulah kita kena kawal perasaan kita. Walaupun dalam agama ni saya tak kata dalam agama kita ni tak boleh tu, tak boleh ni, maknanya agama kita tak meraihkan perasaan kita, bukan gitu. Buktinya di sini. Nabi meraihkan perasaan orang yang ada perselisihan faham. Nampak tak? Maknanya okeylah. Kalau ada rasa masih lagi tak puas hati, masih lagi macam tak comfortable kan. Biasalah kita kalau dah perselisihan faham dan sebagainya kan, mesti ada perasaan-perasaan yang susah juga saya nak kata di sini macam mana perasaannya. Tapi itu kebiasaannya berlaku yang ada dalam hati kita. Namun jangan sampai lebih daripada 3 hari. Takkanlah pasal benda-benda kecil pun kita ni kan
nak sampai 7 keturunan kita nak gaduh kan. Sampai mati aku tak nak tengok muka dia. Janganlah sampai macam itu sekali. Ni pun tak elok lah kan. Jadi sebab itu Nabi kata yang terbaik ialah kita yang nak beri salam terlebih dahulu. Jadi kita nak jadi yang terbaik sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan itu tadi. Kejarlah untuk jadi yang terbaik. Kalau dia tak nak start dulu, tak apa. Kan? Kalau kita rasa kita tak nak sampai 3 hari pun okey. Bahkan bagi saya itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Maknanya mungkin 1 hari je lah macam sakit hati dengan dia, esok dah macam biasa kembali. Alhamdulillah. Maknanya dia tak berpanjangan. Betul tak? Okey, kalau nak tempoh 3 hari, okey. 3 hari. Tapi lepas tu sudahlah. Stop. Ya, orang yang faham agama begitu. Kalau betul lah dia nak meraihkan, sedemikianlah. Tapi kalau betul yang nak lebih-lebih baik bagi saya, wa an ta'fu, bila orang yang dia memberikan maaf, itu adalah orang yang lebih dekat kepada ketakwaan. Dalam Al-Quran ada menyebutkan sedemikian. Maknanya kita pun tak naklah nak panjang-panjang. Okey, lepas dah ada perselisihan faham sedikit itu, lepas tu kita minta maaf, macam biasa saja. Orang kata apa? No hard feelings lah kan. No hard feelings lah, tak ada apalah, okey lah, biasa je. Itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Dan kita ni, ya muslimah, saya selalu pesan begini, jangan banyak ikutkan rasa kita. Ya, jangan banyak ikutkan rasa jika hal itu perkara yang kecil, yang hanya berkaitan dengan hal-hal yang kita kata petty issues lah. Benda-benda kecil. Ya, benda-benda kecil yang tak perlu diperbesarkan. Contoh kita suami isteri kan, mungkin ada, biasalah. Kan orang boleh kata apa, sedangkan lidah lagi tergigit, betul tak? So kita suami isteri, kalau benda-benda kecil-kecil dah sudah. Jangan kita kadang-kadang isteri ni, ya Allah ya Tuhanku, dahsyat juga. Bila dia dah merajuk seminggu, 3 minggu tak nak berbual kan dengan suami, tak layan apa, ini tak bagus muslimah. Ya, ni saya pesan, nak cakap daripada isteri kepada isteri pun susah juga. Okey, ini saya pesan daripada seorang wanita kepada seorang wanita. Sikit-sikit. Ya, sikit-sikit. Kalau kita nak merajuk ke apa-apa kan, jadilah wanita yang dewasa. Senang saya kata gitu. Mungkin mula-mula baru kahwin, muda-muda tu tak apalah, okey lagi kan nak merajuk seminggu apa kan. Tak larat dah suami tu nak pujuk. Namun bila kita dah tua-tua macam ini muslimah, kan kalau cik-cik dah tua ke apa, kalau nak merajuk sikit-sikit lah cik. Tak tahulah kalau cik ada rasa nak merajuk lagi kan. Mungkin yang dah kahwin 5 tahun, 4 tahun, 10 tahun tu, kita muslimah yang masih muda ni lah kan, kalau ada benda kecil-kecil ni, perselisihan faham dengan suami, sikit-sikit je lah nak merajuk 1 hari 2 hari. Sebab kita tak tahu, ya, sampai bila kita ni Allah berikan nyawa. Sama juga kita dengan teman-teman kita. Kita dengan ahli keluarga kita. Bila ada perselisihan faham, mungkin kita rasa nak sampai 3 hari. Okey, tak apa 3 hari. Namun kita tak tahu lagi esok kita hidup ke tidak ni muslimah. Itu yang perlu kita fikirkan terlebih dahulu. Ni aku ni nak merajuk-merajuk, nak kecil hati, nak sakit hati dengan orang ni, esok aku hidup lagi ke tidak? Bukan cakap esok lah, malam ni aku hidup lagi ke tidak? Kita nak mati dalam keadaan yang begitu, ataupun orang tu mati dalam keadaan kita membelakangi dia. Itu adalah satu perpisahan yang tak cantik muslimah. Jika ia benar-benar berlaku. Betul tak? Satu perpisahan yang tak indah. Cuba bayangkan satu situasi. Kita membelakangi suami kita contohnya kan. Hari ini, esok, lusa, hari keempat suami kita meninggal dunia. Apa kita rasa? Masing-masing ada jawapan. Masing-masing ada jawapan. Sebab itu, ini first kali kita lihat asal hukumnya Nabi larang. Ya, Nabi larang. La tadabaru, Nabi kata. Wala taqata'u dalam hadis yang lain. Namun, okeylah. Nabi kata kalau kalian nak raikan juga perasaan itu, 3 hari. Benda-benda kecil 3 hari ni. Lebih daripada itu, sudah. Saja. Ini maksud Nabi. Okey? Jadi, Nabi juga ada pesan. Orang yang mana dia biarkan saudaranya, dia biarkan orang lain yang mana mungkin dalam tempoh setahun
Nabi sebut ya, dalam tempoh setahun, dalam kitab kita ada di muka surat 325. Nabi kata di situ, kalau lebih dari 3 hari, bagaimana keadaannya? Nabi sebutkan begini, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi. Rasulullah SAW bersabda, siapa mendiamkan saudaranya selama setahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya. Ya, seperti menumpahkan darahnya. Perumpamaan yang Nabi berikanlah. Maksudnya seperti kita membunuh orang itu. Sebab itu, kita perlu elakkan lebih-lebih dalam perkara-perkara yang kecil ini ketika ada perselisihan faham dan sebagainya. Kerana kita tak naklah dianggap sebagai seolah-olah orang yang membunuh saudara kita. Okay, sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan. Ada orang sampai tak bertegur sapa bertahun-tahun. Sampai orang tu meninggal dunia ataupun kita sendiri yang meninggal dunia. Itu berlaku muslimah. Kadang-kadang dalam lingkungan ahli keluarga, saya faham. Okay, saya faham. Sebab kita faham ni, ia bukan saya kata, sebab ia berlaku dalam pada diri kita. Sebab tu saya kata saya faham. Mungkin ada banyaklah. Habis dia gitu je gini. Macam-macam benda yang berlaku. Dalam keluarga, adik-beradik, kan, kita dengan ibu, kita dengan ayah dan sebagainya. Macam-macam perkara yang berlaku. Tetapi jangan sampai bawa kematian. Ni saya kata jangan bawa sampai ke mati benda-benda yang begini. Sebab dia tak menguntungkan kita muslimah. Dia tak pernah menguntungkan kita dalam hal-hal yang terlampau-lampau ini. Jadi sebab tu Nabi kata 3 hari saja, jangan lebih. Namun di sana ada perbincangan di kalangan para ulama ya tentang hari yang diperuntukkan untuk mendiamkan seseorang. Okay, ada beberapa situasi yang mana para ulama membincangkannya. Maka di sini kalau kita lihat ya dalam kitab kita, di bawah itu, selepas hadis yang kita tampilkan ya di skrin kita ini, dalam kitab kita pada muka surat 325, disebutkan begini dalam perbincangannya. Semua ini iaitu berkenaan dengan 3 hari itu tadi kan, tak boleh lebih daripada 3 hari, adalah saling memutuskan hubungan untuk urusan duniawi. Perkara-perkara yang kecil lah, perkara-perkara dunia, tentang perselisihan pendapat, nak buat event, kemudian dia kata nak buat event, nak panggil ceramah ini, nak panggil Ustazah Sakinah yang ni, nak panggil Ustazah lain ni, nak panggil Ustaz itu, nak panggil Ustaz ni. Lepas tu bergaduh kan, tak nak aku nak Ustazah ni, bergaduh, contohlah begitu kan. Dah tu kita pun bergaduh sesama, bersisihan faham kan, nak pergi ceramah Ustazah ni, lepas tu kawan kita pula nak pergi ceramah dia ni, dah tu clash, dah tu bergaduh pasal benda ni, benda kecil kan. Mungkin kita dengan mak kita nak pergi Geylang, kita nak pergi Orchard, benda kecil gini biasa. Mungkin kita fikir benda kecil pun pasal nak pergi mana gitu pun nak ni. Tapi itu biasa, kecil bagi kita, namun kadang-kala pada orang lain ia besar. Sebab itu rambut sama hitam, hati lain-lain muslimah. Ya, bagi kita benda tu biasa kot, takkan itu pun kau nak kecil hati, takkan itu pun kau nak merajuk. Bagi kita begitu, tapi bagi orang lain tak. Sebab semua orang ada kita panggil macam mana pendapat dia, ada rasa dia yang berbeza-beza. Jadi kita ni, kalau benda-benda kecil begini kan, di sini, kita panggil sebagai urusan dunia. Ya, urusan dunia. So, tapi kalau ada beberapa perkara tentang agama, ya, sampai dah nak hilang dah suara-suara ni. Sedangkan demi agama, maka boleh lebih dari 3 hari. Kalau ia berkaitan tentang urusan agama, boleh lebih daripada 3 hari. Ya, dan ada juga pendapat di kalangan para ulama yang menyebutkan bahawa jika ia adalah untuk tujuan mendidik, ia juga boleh lebih daripada 3 hari. Jadi, daripada perbincangan yang ada pada muka surat 325 ya di kitab kita, saya berikan satu gambaran yang begini muslimah.
kita ni bila kita nak mendiamkan seseorang, ini berdasarkan apa yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik. Jika ia berkaitan dengan dunia, okey, macam tadi dah kita kata pasal perselisihan faham dalam mesyuarat tentang apa yang kita nak pilih, kita nak beli ke apa. Ini benda-benda yang berkaitan dengan dunia. Apa yang kita suka, satu nak minum kopi, satu nak minum teh, kan? Tapi perselisihan faham berhari-hari. Satu nak beli kasut, satu nak beli beg, satu tak nak pergi sana, satu tak nak pergi sini. Ini adalah berkaitan dengan dunia yang menyebabkan berlaku perselisihan faham. Dalam hal ini, tak boleh lebih 3 hari. Hadisnya yang kita pegang, dasarnya itu adalah daripada hadis yang diriwayatkan oleh, siapa tadi? Imam Al-Bukhari. Nabi kata apa? Tidak halal bagi seorang Muslim mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Yang mana kalau ia sampai setahun seolah-olah ia membunuh saudaranya itu. Okey, hal ini fokusnya adalah berkaitan dengan dunia. Namun jika ia ada hal-hal yang kita isukan ataupun hal-hal yang menjadi permasalahan itu, ia berkaitan dengan agama. Kan ia berkaitan dengan agama. Dalam hal ini boleh. Okey, boleh lebih dari 3 hari. Begitu juga dalam hal untuk mendidik. Mendidik anak, mendidik isteri. Isteri boleh didik suami tak? Isteri boleh didik suami? Okeylah, tak apa. Itu cerita lain lah ya. Okey, baik. Jadi dalam hal agama dan pendidikan itu kan, agama dan mendidik tu tadi, ada beberapa kalangan ulama, bahkan dalam kitab kita ini juga mengambil pendekatan dibolehkan untuk mendiamkan seseorang bagi 2 perkara ini lebih daripada 3 hari. Okey, lebih daripada 3 hari. Dan di situ ada dalilnya lah yang didatangkan kepada kita di sini. Jika kita lihat ya pada muka surat 325 tentang hal yang berkaitan agama itu tadi, ini dinyatakan secara jelas oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dan beliau berdalil dengan hadis tentang 3 orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengabaikan mereka, iaitu seluruh Madinah di kalangan masyarakat Muslim ya, mengabaikan, tak berbual dengan mereka bertiga ini. Ya, ketika beliau mengkhawatirkan adanya kemunafikan dari mereka. So ini antara contoh yang didatangkan oleh Imam Ahmad rahimahullah untuk membuktikan bahawa dalam urusan agama, iaitu orang yang tak, sebab begini, pada konteks zaman Nabi SAW ya, jihad itu bila diseru kepada jihad, pergi berperang, ia adalah hal yang wajib untuk mereka yang tidak ada uzur. Tidak ada uzur tu maksudnya tak sakit, orang yang, kalau orang tua kan, wanita, kanak-kanak, ini semua yang tak perlu pergi berperang. Tapi kalau kita sihat, yang lelaki lah ya, sihat, boleh mampu untuk pergi berperang, maka itu adalah kewajipan untuk mereka. Namun ketika berlakunya peperangan Tabuk, ada di kalangan para sahabat yang tidak turut serta tanpa alasan. Okay, di sini sebutkan 3 orang sahabat. Ya, 3 orang sahabat. Iaitu, kita lihat contoh pada zaman Nabi SAW, di sini daripada sudut urusan agama tadi kan, Nabi mendiamkan 3 orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Berapa hari? 50 hari. Bahkan bukan Nabi SAW sahaja tahu Muslimah. Perkara itu, seluruh penduduk Madinah, ya, seluruh penduduk Madinah tidak berbual dengan mereka yang 3 orang ini. Okey, mereka ialah Ka'ab ibn Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhum. 3 orang itu. Ya, okay, saya boleh tulis di ruangan komen sini 3 orang yang Nabi SAW diamkan. Ka'ab ibn Malik, okey, Ka'ab ibn Malik, kemudian kita ada Hilal ibn Umayyah,
dan Murarah, ya, nama dia Murarah. Murarah ibn Ar-Rabi'. Jadi ada 3 orang di kalangan sahabat ini yang tidak turut serta di dalam peperangan Tabuk. Yang mana mereka ni tidak ada alasan, maknanya mereka bukan sakit, mereka bukan ada apa-apalah perkara yang menyebabkan mereka tak dapat ikut berperang. Okay. So, bila mereka tak ikut berperang ni, ketika Nabi dah balik daripada peperangan Tabuk, peperangan Tabuk ni mengambil masa yang begitu lama. Jadi ketika Nabi SAW pulang daripada peperangan Tabuk, kebiasaannya baginda akan masuk ke masjid dan solat 2 rakaat. Dan hal ini diceritakan sendiri oleh Ka'ab ibn Malik. Ya, Ka'ab ibn Malik diceritakan dalam sebuah hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari lah dengan penceritaan yang begitu panjang lebar. Dia ceritakan tentang diri dia yang didiamkan oleh Nabi SAW dan juga masyarakat Islam di dalam Madinah. Sampai bila Nabi sampai, dia kata ramai yang tak turut serta di dalam peperangan itu kan, mereka berikan alasan, mereka berikan macam-macam di kalangan orang-orang munafik ni. Nabi bebaskan. Sebab ialah Nabi SAW tahu kan di kalangan orang munafik ni siapa dan sebagainya kan. Jadi Nabi bebaskan. Tetapi di kalangan sahabat yang 3 orang ini, Nabi tak biarkan begitu saja. Dan Ka'ab ibn Malik, dia kata kepada Nabi tanya dia, kenapa kau tak turut serta? Cuba Muslimah, dalam kisah ini Allah Subhanahu Wa Taala ada muatkan dalam surah At-Taubah ayat 117 hingga 119. Ya, kisah ini dimuatkan dalam Al-Quranul Karim. Kenapa Nabi SAW mengakhirkan situasi mendiamkan 3 orang sahabat ini? Kerana turun surah At-Taubah ayat 119 berkenaan tentang mereka bertiga. Jadi sebelum turunnya ayat ini, sebenarnya Nabi SAW sedang menunggu wahyu daripada Allah. Adakah mereka bertiga ni benar-benar tulus ataupun munafik? Dan mereka bertiga ni kata pada Nabi, kami bertaubat kepada Allah, kami tak buat lagi dan sebagainya kan. Memang betul kami tak ada alasan. Sebab dia berlengah. Satu sebabnya kerana mereka ni lengah-lengahkan. Akhirnya mereka tertinggal daripada peperangan tersebut. So ini dia punya sebab lah. Mereka kata nanti macam dia tidak ada satu usaha untuk mempersiapkan diri mengikuti peperangan tersebut. Akhirnya mereka tertinggal dalam peperangan itu. Jadi tidak ada alasan yang munasabah. Dan di sini Nabi SAW menanti wahyu daripada Allah, okay, untuk membuktikan keikhlasan mereka dalam bertaubat dan sebagainya. Jadi Ka'ab ibn Malik dia ceritakan, dia pergi ke pasar, dia pergi solat berjamaah, namun tidak ada seorang pun di kalangan sahabat, di kalangan penduduk Madinah ni yang nak tegur dia. Tak ada orang pun yang nak berbual dengan dia. Akhirnya dia rasa jiwa dia begitu sempit kerana didiamkan oleh Nabi dan juga semua. Sampai kepada hari yang ke-40 dia kata, Nabi perintahkan isteri dia agar jauhi dia. Sampai begitu sekali. Masuk pada hari 40, Nabi hantarkan utusan, Ka'ab ibn Malik ceritakan dalam hadis ini, Nabi perintahkan supaya isteri aku ni menjauhi aku. Jadi aku tanya, adakah aku perlu ceraikan isteri aku atau bagaimana? Mereka kata tak, bukan begitu. Cuma jauhi sahaja. Jadi dia suruh isteri pulang ke rumah keluarganya lah, biarkan dia sendiri. Dan dia kata, masuk pada hari yang ke-50, dia rasa dada dia begitu sempit. Dah macam dah tak ada jalan. Macam mana? Sebab dia rasa begitu sedih. Kan? Dan padahal diri dia ni nak bertaubat, diri dia sudah bertaubat dan dia rasa sangat-sangat menyesal di atas perbuatannya. Lalu pada hari yang ke-50 itu turunlah surah At-Taubah ayat ke-119 yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa 'alal thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat. Allah ceritakan perasaan dan keadaan mereka. Hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa zannu alla malja'a minallahi illa
ilaihi thumma taba alaihim liyatubu. Innallaha huwat tawwabur rahim. Yang mana Allah kata kan dalam ayat ini, surah At-Taubah ayat 119 ya muslimah, boleh rujuk dalam Al-Quran masing-masing, boleh buka dalam kitab tafsir masing-masing tentang ayat ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 118 ya, Allah kata wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka. Betul, Ka'ab kata pada masa dah sampai ke hari 50 tu aku rasa bumi ni sempit, dah tak ada tempat dah aku nak pergi. Kerana didiamkan oleh semua orang. Semua orang tak mahu berbual dengan dia. Ya. Lalu Allah kata di sini, padahal bumi itu sangat luas dan jiwa mereka pun telah sempit. Kan Ka'ab rasa dah jiwa dia ni dah tak rasa apa-apa lagi dah. Dah tak ada perasaan dah sebab begitu sempit. Pula terasa oleh mereka serta mereka telah mengetahui bahawa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya sahaja. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Allah terima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jadi ini ya berkenaan dengan 3 orang sahabat tu tadi kan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam hadis lah yang telah diceritakan oleh Ka'ab ibn Malik itu sendiri tentang situasinya. Maka di sini ada di kalangan para ulama mengambil pendekatan bahawa jika ia berkaitan tentang hal-hal agama itu tadi kan, dibolehkan. Tentang peperangan ya, tentang untuk tujuan menunjukkan bahawa apa yang dilakukan berkaitan dengan agama ni jangan dibuat main. Jangan dibuat main berkaitan tentang agama. Jadi di situ Nabi SAW mendiamkan para sahabat yang 3 orang tu tadi kan, dan juga bukan Nabi saja, bahkan Nabi perintahkan yang lain mendiamkan dia. Dia lebih tempoh masanya daripada 3 hari. Sampailah kepada hari yang ke-50. Sampailah kepada hari yang ke-50. Baik. Kemudian ya kita lihat di situ, jika ia berkaitan tentang mendidik tadi, kita ada pendapat daripada Al-Khattabi yang datangkan di sini. Pendapat ini juga tak silap saya diambil oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Tak silap saya lah ada mengemukakan pendapat Al-Khattabi yang mana dalam tujuan mendidik di situ dia menyebutkan sikap seorang ayah yang mengabaikan anaknya dan suami yang mengabaikan kan ni maksudnya kita mendiamkan lah. Kita mendiamkannya serta yang semakna dengan itu yang tujuannya adalah untuk mendidik, maka itu boleh lebih dari 3 hari. Okey. Kerana Nabi SAW pernah mendiamkan lah, jangan guna perkataan mengabaikan lah, macam tak sedap lah, mendiamkan isteri baginda selama sebulan. Jadi itu ada berlaku dalam rumah tangga Nabi SAW, yang mana Nabi SAW mendiamkan isteri baginda selama sebulan, dan hal ini ada disebutkan dengan panjang lebar dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dalam kitab nikah, bab seorang ayah memberikan nasihat kepada anak perempuannya tentang suami, yang mana ia adalah tentang Hafsah. Ya, di sini yang Nabi diamkan selama sebulan ni ialah Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhuma, yang mana mereka berdua ni disebutkan dalam surah At-Tahrim pun ada ya tentang keadaan mereka berdua. Yang Nabi rasa sangat kesal dengan perbuatan mereka berdua. Nabi rasa kecewa lah kenapa buat begitu. Sebab Hafsah, dia ada banyak kes yang telah dikemukakan oleh para ulama berkenaan tentang hal ini. Okay, ada yang kata tentang kisah Nabi SAW dikomplot lah, ataupun isteri-isteri baginda berkomplot untuk mengatakan bahawa tentang madu tu lah kan, yang Nabi ada minum madu di rumah Zainab dan sebagainya. Kemudian mereka kata mulut Nabi berbau. Okay, ada para ulama yang kata ia adalah berkaitan tentang kisah itu. Dan ada juga para ulama yang menyebutkan tentang kisah Nabi SAW
pada masa itu beritahu kepada Hafsah sebab Hafsah ni dia rasa sedih bila dia balik rumah, tiba-tiba dia dapati Nabi SAW bersama dengan Maria Al-Qibtiyah dalam rumah dia. Jadi pada masa itu Nabi kata kepada dia jangan beritahu kepada yang lain tentang peristiwa ini, kan? Nabi kata kepada dia jangan beritahu kepada yang lain. Sejak hari ini aku takkan dekatilah Maria ni. Nabi pujuklah, Nabi kata begitu. Tapi Hafsah dia pergi pula beritahu kepada Aisyah radhiyallahu anha. So kisahnya begitulah kan, rumah tangga ni biasalah benda-benda yang begini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat Al-Quran yang menegur Nabi SAW kenapa baginda mengharamkan sesuatu yang halal untuk baginda. Contoh, kalau kita ambil kes madu tadi kan, madu itu adalah yang boleh diminum, tapi kenapa Nabi SAW mengharamkan madu itu ke atas baginda? Hanya kerana isteri-isteri kata mulut dia berbau dan sebagainya kerana minum madu tersebut. Ini teguran Allah. Kemudian kalau kita nak rujuk kepada kes yang lagi satu tadi kan, berkenaan dengan Hafsah itu, ialah Allah nak tegur kenapa Nabi haramkan seorang wanita yang halal untuk baginda, iaitu Maria tu tadi kan, kenapa kau nak haramkan dia sedangkan dia itu halal untuk engkau? Jadi ini teguran Allah. Maka di sini kalau kita rujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tu kan, dalam kitab An-Nikah, dalam bab seorang ayah menasihati anak perempuannya tentang suaminya, di situ dia adalah penerangan Umar radhiyallahu an. Ya, penerangan Umar radhiyallahu anhu tentang peristiwa Hafsah itu tadi. Yang mana dia tegur, dia beritahu kepada Hafsah kenapa buat perkara yang sedemikian. Kan dia beritahulah, kenapa beritahu? Yelah kan Nabi dah kata jangan, kenapa pergi bilang pada orang lain? So ini adalah perkara-perkara yang kita panggil ada campur tangan lah di kalangan bapa dalam rumah tangga anak dan sebagainya. Tapi itu adalah perkara yang dibolehkan dalam agama, kerana untuk mendidik anak perempuan tentang suami itu tadi, itu dibolehkan dengan cara yang baik dan sebagainya. Cuma yang kita nak ambil di sini, konteks kita ataupun fokus kita ya pada contoh ini ialah Nabi SAW pernah mendiamkan isteri-isteri baginda dalam masa sebulan kerana kes-kes yang berlaku untuk mendidik mereka bahawa jangan sesuka hatilah buat sesuatu yang mereka ikutkan perasaan tu tadi. Contohnya tentang madu kan, tadi kan tentang minum madu bukan tentang madu. Madu dah memang berlaku lah dalam rumah tangga Nabi SAW. Tapi ini tentang minum madu tu tadi, sampai berkomplot sama-sama untuk menyatakan tentang satu perkara yang tidak ada pada Nabi SAW. Jadi Nabi nak didik para isteri baginda. Ataupun tadi kan kalau kita ambil kes yang kedua tadi tentang Hafsah dan Aisyah yang berbicara di belakang Nabi SAW, semua ini adalah perkara untuk mendidik isteri itu tadi, untuk menunjukkan bahawa suami tak suka dengan perangai yang begini. Dengan perangai-perangai yang begini, ia boleh menimbulkan ketidakselesaan bagi diri suami. Bukan diri suami tapi pada yang lain. Ia boleh merosakkan suasana, merosakkan keharmonian rumah tangga dan sebagainya. Jadi dalam hal yang sedemikian dibenarkan. Jika dengan tujuan mendidik lah bukan tujuan saja-saja tapi tujuan mendidik. Namun untuk perkara-perkara yang besar lah. Jangan perkara-perkara yang kecil-kecil je tiba-tiba nak diamkan isteri sampai sebulan lah. Itu tak tahulah nak cakap apa. Tapi ini benda-benda yang besar yang boleh mengakibatkan kepada ketidakharmonian, ketidakamanan dalam rumah tangga dan sebagainya. Okey, wallahu a'lam lah ya. So ini adalah contoh-contoh yang berlaku pada zaman Nabi, sehingga kan bila ada di kalangan para ulama kita yang membincangkan tentang bolehkah kita mendiamkan seseorang lebih daripada 3 hari mereka merujuk kepada kes-kes ini lalu mereka memberikan kepada beberapa keadaan. Okey, so kalau kita kembali lagi pada poin kita tadi, jika ia berkaitan dengan dunia, tak boleh lebih daripada 3 hari. Namun jika ia berkaitan tentang agama dan dengan tujuan untuk mendidik, hal itu dibolehkan lebih daripada 3 hari. Ikut kepada situasi dan keadaan-keadaan lah ikut kepada hikmah kita dalam menjalankan sesuatu perkara ini. Okey, tapi kalau kita ni orang yang tak berhikmah, orang yang memang saya kata banyak sangat ikut perasaan ni kan, lebih-lebih lagi kita orang perempuan ni, lebih baiknya janganlah lebih-lebih sangat.
sebab kita pun bukan Nabi. Kan kita pun bukan Nabi. So takut lebih menimbulkan banyak lagi masalah. Okey, baik. So di sini, ya, saya rasa pula pada satu keadaan di sini, kita lihat ada juga perbincangan. Adakah, tadi kan kita bincang tentang satu hadis yang mana disebutkan Nabi larang kita untuk lebih daripada 3 hari. Dan sesiapa yang mengucapkan salam terlebih dahulu, dia adalah orang yang lebih baik. Jadi persoalan di sini, adakah situasi kita mendiamkan itu tadi, dia berakhir dengan bila dia ataupun kita memberikan ucapan salam. So di situ ya ada perbincangannya, kalau kita lihat kembali ya pada muka surat 325, di situ diterangkan kepada kita ada di kalangan para ulama berbeza pendapat tentang hal ini. Apakah sikap mengabaikan itu terhenti dengan kita beri salam? Kita ucap Assalamualaikum, okey dah lah, baik semula. Adakah begitu? Okey, baik. Sekelompok ulama berkata, kita pergi kepada pendapat yang pertama ya di sini Muslimah. Sekelompok ulama berkata bahawa sikap mengabaikan terputus dengan itu. Okay, jadi kita ada beberapa pendapat. Ada sebagian ulama kata, okey, bila dah beri salam, dia terputus. Sikap ataupun situasi kita mengabaikan tadi tu kan, kita mendiamkan diri tadi, dia terputus begitu. Okey, bila kita dah beri salam. Namun, ada juga kalau kita rujuk kepada riwayat Imam Malik ya di sini, dia kata dia tidak terhenti tanpa disertai dengan sikap saling mengasihi. Bukan hanya semata-mata dengan ucapan salam itu tadi. Mesti ada rasa saling kasih mengasihi antara satu dan yang lain. Ya, yelah mungkin kita Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tapi masih lagi buang muka, betul tak? Assalamualaikum, Waalaikumsalam, habislah, sudahlah sampai sini saja. Adakah begitu keadaannya? Tidak. Tapi ia betul-betul mesti ia diikuti dengan rasa, perasaan yang ikhlas, saling kasih mengasihi tadi kan, tak ada lagi rasa benci dan sebagainya. So itu adalah riwayat Imam Malik. Okay, yang datangkan dalam kitab kita yang mengatakan ia tidak terhenti tanpa disertai sikap saling mengasihi. Namun ada juga pendapat ulama yang membezakan dua situasi ini, iaitu ahli keluarga dan bukan ahli keluarga. Ya, ahli keluarga dan bukan ahli keluarga. Jadi di kalangan ulama yang membezakan antara ahli keluarga dan bukan ahli keluarga, bagi mereka ya, di kalangan ulama yang membezakan ini, bagi mereka kalau bukan ahli keluarga, bila dia dengan ucapan salam tu kan, okey, dia stop. Tadi dah tak bertegur sapa 3 hari, okey, kemudian kita beri salam kepada dia, ini non-members non-members. Maksudnya members and non-members. Maksudnya ahli keluarga dan bukan ahli keluarga ada bezanya. Ini sebahagian para ulama bincangkan sedemikian. Jadi kalau dia bukan ahli keluarga kita, so bila kita beri salam dia dah settle lah. Benda tu kan settle. Namun kalau dia ahli keluarga kita, dia tak hanya terhenti dengan memberi salam. Kerana kita ada satu, kita panggil hubungan kekeluargaan ya dengan ahli keluarga itu tadi, sebab dia kata tak cukup dengan ucapan salam, kerana apa? Ada ikatan ya, ada ikatan kekeluargaan antara kita dan dia. Yang mana perlulah dijalankan dengan hak-hak ahli keluarga tadilah kan, hak-hak keluarga, kasih sayang, ziarah menziarahi, tolong menolong dan sebagainya, ia perlu diikuti. Sebab kita takkan terputus, ahli keluarga ni tak pernah terputus. Pergi mana-mana pun kalau dia keluarga kita, dia keluarga kita begitu. Tapi kalau kawan, ya kalau kawan, okey kita beri salam, lepas tu kita kan kadang ada kan orang kan, dia gaduh, kemudian okeylah, lepas 3 hari baik, tapi sampai situ saja. Maksudnya dia buat haluan dia buat haluan dia. Bermusuh tak bermusuh Muslimah, betul tak? Kita tak bermusuh, tapi kita just menjarakkan sahaja, begitu. Kita dah tak rapat macam biasa. Kan ada kan situasi yang sedemikian. Cantik jugalah pendapat ulama ini. Yang mana kita dengan kawan kita tu memang kawan, tetap kawan, tapi dia tak sebaik macam dulu. Okey, dia tak sebaik macam dulu. Okey, itu hak kita. Dah biasa saja. Tapi beza dengan keluarga. Kita gaduh macam mana pun, kita tetap akan jumpa dia. Betul tak? Kan? Kita gaduh macam mana pun, nanti ada majlis kahwin, jumpa jugalah. Tak boleh nak lari mana. Sebab di situ ada hubungan kekeluargaan.
Jadi sebab tu buat tadi para ulama kata apa, dia tak terhenti begitu sahaja. Kerana ada hubungan kekeluargaan yang perlu diraikan, yang mana kita jauh macam mana pun tetap satu masa, satu keadaan kita akan bertemu. Yang mana dalam pertemuan tersebut kita tetap akan saling meraikan antara satu dan yang lain. Okey, baik. Sebagai menutupi perbincangan kita ya pada hari ini, tentang mendiamkan seseorang inilah, saya nak bawakan kepada kita dengan satu hadis yang mana Nabi SAW ada menyebutkan tentang mendiamkan kawan kita, saudara kita selama 3 hari ini. Yang bagi saya ia berlaku dalam kehidupan kita bermasyarakat, bersosial ini kan, ia sentiasa berlaku. Ya. Nabi SAW ada sebutkan begini. Nabi kata, la yahillu lirajulin an yahjura mu'minan fawqa 3 ayyam. Tidak boleh seseorang mendiamkan seorang mukmin yang lain lebih dari 3 hari. Okey, itu tadi pun kita dah tekankan banyak kali. Sepanjang perbincangan kita, itu dah poin yang kita tekankan. Tak boleh lebih daripada 3 hari, tak boleh lebih daripada 3 hari. Okey. Fa idza marrat 3 ayyamin falyalqahu falyusallim alaihi. Dan jika dah berlalu 3 hari, tadi juga dah kita jelaskan, hendaklah salah seorang di kalangannya beri salam. Okey, lebih daripada 3 hari, hendaklah dia menemuinya dan mengucapkan salam kepadanya. Fa in radda, dan dalam hadis ini Nabi terangkan tentang satu lagi situasi. Apa situasinya? Okey, sekarang lepas 3 hari kita datang kepada dia, kita beri salam pada dia dengan penuh kasih sayang. Kita nak buangkan perasaan-perasaan yang dah tak enak tu kan, yang berlaku sepanjang 3 hari tu kita dah nak buangkan tadi kan. Okey, sebab tadi ada syaratnya. Dia bila kita ucap salam tu bukan hanya ucap salam semata-mata, tetapi dengan ucapan salam yang ada penuh persaudaraan, penuh kasih sayang, penuh keikhlasan untuk kita mematikan situasi ataupun menghentikan situasi mendiamkan tersebut. Jadi Nabi kata apa? Bila kita jumpa dia, kita beri salam pada dia. Fa in radda alaihi salama faqad ishtaraka fil ajri. Jika dia menjawab salamnya, maka keduanya mendapatkan pahala. Okey? Kita datang, jumpa kawan kita tadi, lalu kawan kita itu pun jawab salam kita dapat pahala, dia pun dapat pahala. Namun, jika kita beri salam kan, dia tak layan kita. Apa kata Nabi? Nabi kata begini, Muslimah. Wa in lam yarudda alaihi faqad bari'a muslimu minal hijrah. Tetapi jika dia tidak menjawab, maka telah terlepas seorang Muslim dari sikap mendiamkan diri, iaitu terlepas dari dosa maksudnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, status hadisnya adalah hasan li ghairih. Nabi kata begini, kalau kita dah datang pada dia dengan penuh kasih sayang, yang mana kita dah nak stop dah, kita dah tak nak lagi dah masam muka, dah tak nak lagi dah paling-paling muka, paling badan, paling apa-apa semua, paling-paling semua, tak nak kan, kita nak hentikan situasi saling berpaling itu tadi. Tapi sayangnya dia tak nak. Kita dah beri salam kan, biasa ya berlaku, betul tak? Tadi saya kata dia biasa berlaku di kalangan kita. Kita nak hentikan tapi yang lagi satu pihak tak nak pula. Dia pula yang palingkan wajahnya, dia palingkan badan dia, dan palingkan semuanya. Nabi kata apa? Kita adalah seorang Muslim yang dah terlepas. Maksudnya kita dah bebas dah daripada dosa itu. Dia sudah. Kalau dia tak nak, antara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang penting kita dah settle. Ya, urusan kita dah settle. Kita dah tak ada apa-apa lagi dah. Pasal tentang berdosa mendiamkan saudara tu dah tak ada lagi dah. Sebab kita dah mulakan itu tadi. Di sini ya Muslimah, untuk orang yang begini, saya kata ada 2 perkara untuk diri dia. Satu, ya, dia adalah orang yang terbaik kerana apa? Dia adalah orang yang pertama memberi salam itu tadi. Betul tak? Dia adalah orang pertama yang beri salam itu tadi. Kedua, kenapa dia baik? Kerana dah terlepas daripada diri dia. Okay? Dah terlepas daripada diri dia. Sinilah, tak nampak. Dah terlepas daripada diri dia. Dah terlepas daripada diri dia.
satu situasi yang mana Nabi larang. Sebab Nabi larang apa tadi? Nabi larang kita lebih daripada 3 hari, Nabi larang kita membelakangi dan memutuskan silaturahim antara satu dan yang lain. Jadi bila kita orang yang pertama melakukan perkara itu, ya, kita adalah orang yang terbaik. Dan kedua, lepaslah kita daripada dosa-dosa, okey, membelakangi, mendiamkan, memutuskan silaturahim. Jadi dia macam mana Ustazah? Dia tak nak tegur saya? Sudah. Dia tak nak tegur kita, itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita move on. Kita move on, kita buat macam biasa. Jumpa dia, beri salam. Kalau dia masih lagi nak buang muka, sudahlah. Okey? Yang penting kita tetap maniskan wajah kita, tetap berbuat baik kepada dia. Itulah yang diajarkan oleh agama kita. Okey, Muslimah, itu saja perbincangan kita untuk pagi ini. Saya harap semua kita dapat manfaat daripada perbincangan tersebut. Ya, saya juga nak tekankan di sini, walaupun di sana tadi kan ada pengecualian yang lebih daripada 3 hari itu, bagi saya ia dilakukan dengan penuh hikmah. Ya, bukan dengan tujuan ikut perasaan. Ya, walaupun ia berkaitan dengan agama, walaupun ia berkaitan dengan, tentang nak mendidik tu tadi kan, ia perlu dilaksanakan dengan penuh hikmah, bukan dengan sembarangan, bukan dengan sembrono yang akhirnya boleh menimbulkan banyak lagi perkara-perkara yang lebih buruk. Namun terbaiklah untuk kita yang biasa-biasa ni ya Muslimah, bagi saya jangan lebih daripada 3 hari lah. Untuk semua situasi tu tadi. Jangan lebih daripada 3 hari. Sebab kita ni bukan pada tahap-tahap yang saya kata tahap Nabi ke, kan, tahap para sahabat dan sebagainya. Sebab kita ni masyarakat awam, masyarakat biasa saja. Dan terbaik kita ambil kepada satu hukum yang asalnya Nabi SAW ajarkan kepada kita, tidak lebih daripada 3 hari. Kenapa saya kata terbaik? Kerana ia lebih mengurangkan ataupun ia lebih memendekkan satu masa yang mana masa itu, sebab kalau dah memalingkan wajah, kalau dah kita mendiamkan seseorang ni kan, ia adalah satu situasi yang tak sedap, tak selesa. Ya, maksud saya situasi yang tak selesa. Jadi kalau boleh kita pendekkan, itu lebih baik. Ya, untuk kita lah di kalangan orang-orang biasa saja ni, ia lebih baik. Supaya apa? Tak menimbulkan banyak lagi masalah-masalah yang tidak diingini. Okay, wallahu a'lam bissawab. Baik, ada apa-apa soalan? Mungkin saya boleh ambil satu soalan di sini jika ada. Ya, jika ada. Minta bagi saya minum air dulu. Okey, kejap. Baik, salam Ustazah daripada Kak Nisa kita ya. Kak Nisa, terima kasih atas soalannya. Salam juga daripada saya. Bagaimana kalau kita dah usaha untuk berbaik tapi hamba Allah ini masih sama je, ada je yang tak kena, menghilangkan diri dan masih tak nak berbaik kan? Macam mana Ustazah? Macam mana? Okey, macam mana Ustazah? Adakah kita berdosa seperti memutuskan silaturahim walaupun itu bukan niat kita? Terima kasih Ustazah. Ini berbalik kepada hadis kita yang terakhir tadi saya dah sebutkan. Okey, Kak Nisa, hadis yang tadi saya kongsikan berkenaan dengan orang yang mana kita dah usaha untuk berbaik dengan dia. Kan Nabi kata kita dah datang pada dia, kita dah beri salam pada dia, tapi dia tak sambut salam kita. Kita dah lepas. Tadi Nabi kata apa? Kita dah terlepas daripada dosa mendiamkan, dosa memutuskan silaturahim itu. Maknanya kita dah tak ada kena-mengena dah lagi dengan dosa tu. Ia adalah berada pada pihak yang sana. So itu antara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, antara kita dengan dia dah settle. Jadi kita tak perlu lagi dah nak fikir adakah kita ni dosa ataupun tidak. Yang penting kita dah usaha tersebut. Okay, kita dah usaha tu tadi. Tapi macam ni lah Kak Nisa, kalau dia masih lagi diamkan diri, dia masih lagi tak nak kan, okeylah, bagi saya itu hak dia. Mungkin dia masih lagi tak puas hati, ada perkara-perkara yang tak settle lagi dalam diri dia kan, okey, itu hak dia. Yang penting kita dah lakukan. Ya, apa yang boleh kita lakukan.
kita dah usahakan. So itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan kekuatan untuk memaafkan, ya, dan juga kita kesabaran berhadapan dengan situasi-situasi yang sedemikian. Okey, wallahu a'lam bissawab. Ada soalan yang lain? Jika ada, mungkin saya boleh ambil satu lagi. Jika ada. Macam Ustazah kata, benda kecil, small issue boleh jadi satu masalah. Allah, betul lah. Orang senior citizen merajuk buruk Ustazah. Oh ya, sebab tu janganlah cakap gitu Kak Zah, marah senior citizen. Aduh, hai. Sensitif lebih untuk orang tua. Biasalah ya. Orang senior citizen warga emas, emas kan, dah namanya emas, dia bernilai. Bila dah emas bernilai tu memanglah dia punya rasa-rasa pun lebih bernilai. Kita kata lebih bernilai. Jadi nak kena jaga jugalah. Ya. Isteri boleh tegur suami tapi dengan penuh hikmah, bukan dengan cara memperlekeh atau hingga suami terasa hati. Dia kedua belah pihak lah ya, Puan Siti Nur Jaffah. Tak kira sama ada suami ataupun isteri. Suami tegur isteri juga, ia perlu dengan hikmah, bukan dengan cara memperlekeh, dan juga bukan dengan hingga isteri terasa hati. Jadi kedua-duanya perlu memahami situasi dan keadaan. Tak kira sama ada suami dan isteri. Mungkin itu saya rasa ia adalah berkaitan tentang soalan saya tadi, adakah isteri boleh mendidik suami kan. Ada beberapa keadaan lah ya, Muslimah, kita sebagai isteri boleh didik suami tu, maksudnya tegur suami. Ada beberapa keadaan. Betul lah, dengan keadaan yang berhikmah, ya, dalam keadaan yang bijak lah. Bukan dalam keadaan yang untuk tengok ni aku ajar kau, bukan keadaan macam itu lah. Ya, tengok ni aku ajar kau akan tengok, kau dengar cakap aku, bukan gitu cara dia. Tapi ada keadaan-keadaan, gunakan kelemah lembutan yang kita ada sebagai seorang wanita ketika kita berbicara dengan suami kita tu tadi. Okey, mudah-mudahan berjaya insya-Allah. Okey, Muslimah, itu sahaja saya rasa untuk perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih kepada semua yang mengikuti pengajian kita di Masjid Al-Muttaqin pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati masa kita dan setiap ilmu yang disampaikan dapat dimanfaatkan, terutamanya untuk diri saya yang menyampaikan di sini ya. Sama-samalah ya kita Muslimah untuk mendidik diri kita menjadi Muslimah yang lebih baik setiap hari daripada masa ke semasa. Baik Muslimah, saya tutup pengajian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.